Cerita sebenar seorang penuntut universiti nak berhenti belajar sebab nak buat bisnes. Katanya bisnes lagi menguntungkan. Buat apa belajar tinggi-tinggi? Bisnes tak payah belajar pun dapat untung katanya. Daripada mencari duit sampingan kepada memberi peluang pekerjaan. Itu yang kita akan bincangkan bersama dengan Engku Isa Al-Husam, pengarah kumpulan Husam Waqsa pada hari ini. Assalamualaikum. Bang. Salam. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan cerita tadi, ramai orang berkata bisnes tu menguntungkan. Tak susah pun, senang je buat duit ni. Betul ke tu? Kalau tanya saya soalan tu, berdasarkan pengalaman saya, bisnes adalah pekerjaan yang paling sukar sekali antara semua pekerjaan yang kita ada di buka bumi. Jadi saya tak setujulah dengan pernyataan tu. Tapi berdasarkan pengalaman saya masa saya belajar dulu, bila saya started my first company tahun 2005. That was my first syarikat pertama saya incorporated sebagai Sdn Bhd. Masa tu saya masih lagi pelajar. Jadi kebanyakan orang, kalau pada soalan Syahrul tadi kata betul ke bila bisnes lebih menguntungkan dan kita berhenti belajar, saya tak setuju dengan pernyataan tu sebab masa saya buka syarikat pertama saya, masa tu saya masih lagi pelajar. Saya di tahun kedua waktu tu. Dan kemudian dengan bisneslah juga dia memperbaiki pelajaran ataupun disiplin saya dalam masa di kampus masa dulu. Jadi saya tak setuju dengan pernyataan tadi itu. Sebab saya kira ilmu ini salah satu perkara yang penting juga. Dan juga kalau kita ikutkan bisnes ini adalah salah satu pintu rezeki daripada 9 pintu rezeki yang ada. Jadi kalau kita ikutkan kesukaran buat bisnes tu, susahnya buat bisnes ni, kita boleh hadapi dengan cara yang betul. Jadi kalau ikutkan pengalaman abang sendiri daripada belajar sampai ke kini sudah buka kedai di luar negara semua, apa yang boleh abang kongsikan antara pengalaman manis dan pahit sepanjang berniaga? Saya nak kongsi first masa saya belajar dulu. Masa sekolah rendah, sekolah menengah, saya rasa kalau kawan-kawan yang menonton waktu ni diingatlah, saya consider myself lah sebagai pelajar cemerlang lah. Tapi bila masuk universiti, tahun pertama, semester pertama, mungkinlah waktu tu kan dulu-dulu duduk ada bapak jaga kita, ada disiplin kita kena follow. Tapi bila dah masuk universiti kita bebas. Semester pertama saya tak cemerlang. Saya ada fail satu subjek. Okey. Dan saya masih ingat lagi subjek tu, subjek programming lah, C++. Tapi tahun kedua secara tak dirancang, saya bila orang tanya macam mana saya mula bisnes, saya kata by accident lah. Di tahun kedua bila saya dah mula serius dalam perniagaan dan dah tubuhkan syarikat, saya perlu disiplinkan diri saya. Maksudnya kita ada meeting, kita ada appointment, kita kena prepare, kita kena buat perbincangan, buat planning. Dalam masa sama dia memberi efek kepada pelajaran saya. Maksudnya saya pun lebih disiplin dalam pelajaran. Jadi bila masuk tahun kedua, CGPA saya menjadi lebih baik berbanding dengan tahun pertama. Jadi kerana proses tu dia mendisiplinkan kehidupan saya, jadi belajar pun baik, kita orang kata kita cemerlang, dan kemudian bisnes kita pun menjadi teratur dan lebih tersusun. Jadi kalaulah orang kata selalu, kalau kita tengok di luar orang selalu berkongsi kan, orang yang kurang cemerlang tak perlu belajar universiti pun boleh berjaya, boleh berniaga, kerana perniagaan boleh berjaya. Boleh, betul. Tetapi saya lebih percaya kalau ada pendidikan. Maksudnya you graduate, you ambil degree, you pursue your education, you akan jadi lebih teratur dalam hidup you kerana pendidikan yang diberikan di universiti itu membantu dalam kehidupan dan juga keputusan-keputusan dalam perniagaan.
Untuk memegang satu syarikat yang besar pun, saya kira perlukan ilmu yang kuat. Betul. Untuk kita handle, uruskan syarikat dan sebagainya. Dan juga kalau kita ikutkan, bisnes itu memerlukan ilmu. Betul. Dan juga ilmu itu juga, cara kita mendapatkan ilmu itu juga salah satu daripada pendidikan. Sama ada tidak formal ataupun formal. Dan kalau kita ikutkan, betul lah macam apa yang abang katakan tadi, kita hidup ini, kalau ikut buat bisnes, masa lagi teratur. Kita sebenarnya lagi menghargai masa. Jadi ada juga di antara mereka yang bisnes pun bisnes juga, belajar pun belajar juga, tak berhenti. Tapi masih lagi tak berjaya. Kedua-duanya pula tu. Macam mana? Berbalik kepada perkara asas lah, pasal saya cakap tadi, bisnes ni bukan kerja yang mudah. Jadi maksudnya kalau kita tak berdisiplin, bila tak berdisiplin mungkin kita terlepas peluang dalam perniagaan, kita ada membuat kesilapan. Tak ada disiplin dari segi pengurusan kewangan, kita akan buat kerugian dalam perniagaan. Jadi kalau kita tak ada pendidikan, maksudnya benda ni akan terumbang-ambing. You tak akan, you tak boleh nak capai yang perniagaan pun you tak boleh berjaya, dan pendidikan pun you akan tergadai lah orang kata. Macam kisah saya dulu, masa saya belajar dan kemudian perniagaan membesar, dan bila dah mula ada press tulis berita story lah apa yang kita buat. Bila keluarga saya tahu, mula-mula saya masih ingat lagi, ayah saya dia susah hati lah. Bila tahu anak dia meniaga, kau dia tak belajar ke apa kan. Tapi bila macam saya kongsi tadi dengan Syahrul, lepas kerana saya berniaga menyebabkan saya punya pengurusan hidup tu lebih teratur dan lebih disiplin. Sebenarnya melalui perniagaan dia telah membuatkan saya punya akademik lebih baik daripada sebelum tu. Berbanding sebelum tu kita main-main saja. Jadi perniagaan adalah satu benda yang kita perlu disiplin. Kalau tak disiplin, buat apa benda pun dalam kehidupan, kalau tak disiplin tak akan jadi apa-apa. Kalau kita ikutkan first slot tadi, slot pertama kita bercakap berkenaan dengan awas skamer. Kalau kita ikutkan, Bang Usam sendiri sudah berniaga daripada dunia IPT lagi, daripada belajar pengajian tinggi. Jadi ada tak cerita-cerita yang rasa memang tak boleh lupa lah? Mestilah kita ni muda, orang yang lebih berusia cuba untuk memijak kita waktu kita mulakan bisnes. Antara masalah yang saya hadapi dululah. Sebab saya mula perniagaan ni sangat muda. Umur 20 tahun dah start dah. Dah ada Senin Bahad. Jadi perkara pertama, bila orang tengok kita muda, orang tu selalu dalam perniagaan semua orang tua kan, orang yang dah berumur. Jadi dia tak yakin dengan kita. Kalau tak, yang kedua mungkin dia cuba ambil kesempatan. Satu kisah yang saya boleh kongsikan yang saya tak dapat lupalah. Orang kata, saya tak kata dia titik hitam dalam kehidupan saya, tapi dia pengejaran yang terbaik yang pernah saya dapat. Dalam lebih kurang 16-17 tahun saya berniaga. Tahun 2019 lepas saya dah buka, saya ada kedai dekat Arab Saudi, nama kedai Asia di Jeddah. Jadi kedai pertama milik anak Malaysia di Arab Saudi. Dan kemudian ada orang datang kata nak invest dan sebagainya. Dia berjanjikan investment 1 juta. Tapi kerana saya masa tu tak ada pengalaman, saya tak buat due diligence dan sebagainya, dan rupanya saya ditipu. Jadi daripada manipulasi tersebut, saya hilang semuanya. Maksudnya kedai saya diambil, syarikat diambil alih dan sebagainya. Tapi benda tu of course kalau dalam keadaan tu saya sedih lah, orang kata depression, terkejut, tak pernah berlaku dalam hidup kita. Tapi kerana insiden tersebut menyebabkan saya mula belajar. Saya belajar tentang perundangan, saya belajar tentang undang-undang buruh, saya belajar tentang bagaimana nak buat due diligence. Due diligence pun perlukan ilmu, kat mana kita nak dapatkan maklumat. Kalau ada apa-apa benda sebelum kita buat keputusan. Saya juga belajar untuk jangan buat keputusan terburu-buru. Kita fikir dulu, dapatkan nasihat dan mendapat. Jadi proses tersebut sebenarnya mengajar kita menjadi lebih batang lagi hari ini. Jadi apa tips-tips yang boleh abang kongsikan kepada mereka di luar sana, sebab penonton Malaysia IPT ni ramai daripada IPT yang saya percaya mereka ini pun nak buat bisnes, nak mulakan bisnes. Apa antara tips yang boleh kongsikan? Tips yang saya boleh kongsilah berdasarkan pengalaman saya. Kalau nak buat apa-apa, nak mulakan sesuatu perniagaan, bagi masa. Jangan terburu-buru.
Dan kemudian bila kita dah commit untuk buat perniagaan tersebut, jangan cepat-cepat tukar. Maksudnya kalau ada masalah dan sebagainya, bagi masa dan cuba cari penyelesaian. Sebab bagi pendapat saya, setiap apa-apa yang kita nak mulakan perniagaan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk dia matang. Jadi kalau belum cukup 2 tahun pun kita dah berputus asa, kita dah mula fikir perniagaan lain, maksudnya bila you tukar perniagaan lain, you kena tunggu lagi 2 tahun. Jadi sampai bila pun perniagaan kita tak sempat nak matang. 2 tahun adalah yang saya selalu gunakan sebagai formula dalam apa-apa bentuk perniagaan. 2 tahun untuk kita matang dan kita boleh pursue next business pula lah. Jadi untuk tempoh 2 tahun tu, saya kira pasti ada jatuh dan bangun. Macam mana kalau jatuh tu kita nak bangkit balik tu? Mungkin ada seorang, setengah orang dia boleh bangkit. Tapi kadang-kadang ada mereka ni, sekumpulan mereka ni agak susah. Tapi mereka percaya bisnes mereka tu boleh melonjak jauh. Soalan yang saya tanya tu dia bergantung kepada individu. Setengah individu dia perlukan sokongan keluarga. Betul. Kalau orang yang berumah tangga, dia perlukan sokongan suami atau isteri atau anak-anak. Jadi dia perlu cari siapa ataupun asbab lah orang kata, asbab yang kita nak berpegang untuk pastikan kita, kalau kita jatuh, kita dapat bangun balik. Ada setengah orang dia tak perlukan sesiapa, tapi dia perlukan secara dalaman, secara rohani. Mungkin dia solat, dia semayang. Ada orang begitu. Ada orang pula dia perlukan bantuan orang. Jadi bila benda yang paling saya ingat adalah pesanan salah seorang mentor saya. Dia pesan, jangan malu minta tolong. Orang kita banyak dia malu minta tolong. Bila dia jatuh, dia ada masalah, dia menyendiri, dia malu minta tolong. Jadi jangan malu minta tolong. Yang kedua, kalau orang meniaga, ni saya punya perkongsian lah, tip saya. Kalau ada masalah dalam perniagaan, walaupun kita ada orang yang kita sayang, kalau boleh jangan tanya soalan ataupun minta pendapat daripada orang bukan meniaga. Sebab mereka tak faham dunia perniagaan. Betul. Minta nasihat, minta sokongan, minta bantuan daripada orang meniaga juga. Orang meniaga saja tahu apa jawapan bagi masalah kita. Itu kongsi saya. Ada yang suruh berhenti. Berhenti meniaga lah, tak payah meniaga. Meniaga lah, kerjalah masuk gamon orang kata. Kerja dengan akulah. Okey, sebagai penutup kita hari ini, Usam mungkin boleh ceritakan sedikit apa nasihat, harapan dan juga apa yang boleh dikongsikan kepada penonton Lensa IPT luar sana. Untuk para penonton, mungkin ada ibu bapa juga. Kalau nampak anak-anak yang nampak ada bakat, potensi dia minat berniaga, jangan marah dia, suruh kata kau fokus belajar dulu. Encourage, bagi encouragement, sebab perniagaan ni pekerjaan yang mulia. Hadis Nabi pun kata 9 daripada 10 rezeki daripada perniagaan. Jadi kalau ada nampak potensi dalam anak-anak dan kalau ada adik-adik yang kat luar di IPT yang nak mulakan perniagaan, jangan malu, jangan takut, just mulakan. Orang kata jangan fikir banyak. Kalau fikir banyak nanti dia apa pun tak buat. Itu saja. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada saudara Tengku Isa Al-Husam, pengarah kumpulan Husam Waqsa, yang sudi bersama kita pada hari ini. Dan itulah antara yang kita boleh kongsikan kepada penonton luar sana. Sebenarnya bermula dengan sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan sebenarnya tempoh yang paling elok untuk mematangkan kita adalah tempoh kita jatuh, dan waktu kita bangkit itu kita belajar perkara yang baru. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tamu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan siaran luar Lensa IPT yang akan menjengah ke negeri Terengganu pada 17 dan 24 Jun 2022, dan kita bakal sajikan kepada anda antara perkembangan-perkembangan menarik berkenaan dengan dunia pengajian tinggi di negeri Terengganu. Dan sebelum menutup Lensa IPT, saya ingin tinggalkan anda dengan satu kata-kata yang boleh kita renungkan bersama. Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu milik kita sampai bila-bila. Saya Syarul Islam. Kita berjumpa lagi di Lensa IPT. Assalamualaikum dan salam sejahtera.